في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا. Dan waktu ni lah semua adik-beradik dah berkumpul dekat rumah Mak Teh. Selesai majlis tahlil dan kenduri apa semua, saudara-saudara semua pun mengambillah tempat masing-masing untuk nak tidur pada malam tu. Dan kakak saya pula lain ceritanya. Dia dengan sepupu-sepupu kami yang berusia waktu tu dalam lingkungan belasan tahun lah pada waktu tu, mereka pun ambil pot duduk dekat bahagian berdekatan dengan tingkap yang jika dibuka tingkapnya akan terus menghadap ke halaman rumah Mak Teh yang tersangatlah luas dan dikelilingi ada banyak pokok-pokok kelapa. Dan sengaja diorang ni waktu tu mereka memilih pot tu kerana mereka telah merancang untuk nak bercerita hantu pada malam tu. Dan waktu tu mereka curi-curi pasang lilin untuk menambah keseraman konon-kononnya. Seorang demi seorang pun mulalah menyampaikan cerita-cerita misteri yang dialami masing-masing. Dan di dalam suasana diorang tengah syok-syok bercerita pada malam tu, tiba-tiba kakak saya, "Shh, kejap. Cuba korang diam kejap. Nah, abang balik ni, Nah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Okeylah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi. Kali ini kita nak ceritakan kisah berkenaan dengan keadaan isteri apabila suaminya telah pun meninggal dunia. Ini tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah pada hari ini, macam yang KSM katakan tadi. Tapi sebelum kita mulakan, kita nak cerita sikit. 11 tanda-tanda di dalam rumah anda ada gangguan jin ataupun sihir. Okey, kita ada 11 tapi kita bagi-bagikan lah. Okey, nombor 1 dia, selalu terdengar bunyi benda-benda jatuh dekat bumbung ataupun daripada siling rumah. Okey, untuk nombor 2 pula, terdengar seperti ada yang baling-baling pasir dekat atas bumbung ataupun dekat tingkap rumah. Dan yang nombor 3, terdengar bunyi-bunyi yang tak tahu daripada mana datangnya. Dan bila kita cari-cari, tak jumpa pula punca mana datang suara itu. Okey, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti, berusia 25 tahun, tinggal di Johor Bahru dan bekerja sebagai operator pengeluaran kirang dekat Senai. Masih lagi single dan saya masih lagi tinggal bersama dengan ibu bapa dekat Senai. Kisah yang saya nak ceritakan ni bukanlah satu kisah yang saya alaminya sendiri, tetapi ini adalah kisah daripada kakak saya dan sepupu-sepupu saya semua. Bagi saya, cerita ni sangat-sangat menyeramkan walaupun hanya didengar. Tak tahulah macam mana agaknya perasaan kalau diri sendiri yang alaminya. Kisah ni terjadi pada tahun 1990 dan ketika itu saya masih lagi belum dilahirkan. Dan suami kepada sepupu saya, nama dia
Kak Na meninggal dunia kerana aksiden di mana lori yang dipandu suami Kak Na ni pada malam tu telah pun terbabas di Jalan Bukit Putus dan telah terjatuh ke dalam gaung. Mayat suami Kak Na ni ditemui remuk dan terperosok di bawah tempat kaki dalam lori tu. Kepala dia pecah akibat terhantuk pada steering lori dan mengalami pendarahan yang teruk sehinggakan ianya disahkan meninggal di tempat kejadian. Ketika Kak Na menerima berita kematian suami dia tertawa saja, langsung tak nampak dia ni bersedih ataupun menangis. Nampak Kak Na ni pada waktu tu ceria je, macam biasa saja, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Ini adalah mungkin kerana dia dengan suami dia ni selalu sangat bergaduh kerana suaminya ni seorang kaki perempuan. Maka bermulalah cerita seram. Adalah pada malam setelah arwah suami Kak Na ni dikebumikan. Kak Na adalah anak kepada Mak Teh saya. Jadi di rumah Mak Teh ni telah diadakan kenduri arwah pada waktu malam. في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا Dan waktu ni lah semua adik-beradik dah berkumpul dekat rumah Mak Teh. Selesai majlis tahlil dan kenduri apa semua, saudara-saudara semua pun mengambillah tempat masing-masing untuk nak tidur pada malam tu. Dan kakak saya pula lain ceritanya. Dia dengan sepupu-sepupu kami yang berusia waktu tu dalam lingkungan belasan tahun lah pada waktu tu, mereka pun ambil pot duduk dekat bahagian berdekatan dengan tingkap yang jika dibuka tingkapnya akan terus menghadap ke halaman rumah Mak Teh yang tersangatlah luas dan dikelilingi ada banyak pokok-pokok kelapa. Dan sengaja diorang ni waktu tu mereka memilih pot tu kerana mereka telah merancang untuk nak bercerita hantu pada malam tu. Dan waktu tu mereka curi-curi pasang lilin untuk menambah keseraman konon-kononnya. Seorang demi seorang pun mulalah menyampaikan cerita-cerita misteri yang dialami masing-masing. Dan di dalam suasana diorang tengah syok-syok bercerita pada malam tu, tiba-tiba kakak saya, "Shh! Kejap. Cuba korang diam kejap. Nah, abang balik ni, Nah. Korang dengar tak tu? Dengar kan?" Dan waktu ni masing-masing mula senyap dan cuba memasang telinga. Dan mereka semua terdengar sayup-sayup je. Nah. Abang balik ni, Nah. Dan diorang dengar suara tu berulang-ulang kali. Dan waktu ni bila diorang dah dengar benda macam tu, semua dah berpelukan dah dan mula berasa takut. Ada pun yang dah mula menangis. Dan kakak saya mengatakan suara tu datang daripada luar rumah. Perlahan-lahan kakak saya bangun dan melihat keluar tingkap. Allahu Akbar. Kakak saya nampak suami Kak Na ada dekat depan rumah. Daripada jauh, dia berjalan menuju ke tingkap tempat diorang ni duduk berkumpul. Dengan pergerakan yang perlahan-perlahan, dengan baju yang dah koyak rabak dan yang paling jelas nampak kepalanya tu dah pecah, dah pun terkulai ke tepi. Dan kakak saya boleh nampak kerana cahaya bulan malam tu memang terang pada malam tu. Jadinya, sosok tubuh suami Kak Na tu jelas di pandangan mata kakak. Dan semua sepupu kami ni curi-curi tengok dekat tepi tingkap. Dan memang benar, sosok tu menyerupai arwah suami Kak Na. Ada yang waktu tu dah hampir-hampir menjerit, tapi mulutnya ditekup. Ada yang dah nak pengsan pun dan nak lari, menangis semua ada. Tapi mereka terpaksa menahan suara sebab tak nak semua saudara mara yang lain terbangun dan marahkan mereka pada waktu tu. Kerana diorang ni masih lagi tak tidur pada malam hari. Dan mereka pun hanya boleh tutup mulut je lah, masing-masing dengan tangan masing-masing. Dan kakak saya suruh mereka waktu tu semua diam, cuba baca apa-apa ayat-ayat suci yang mereka tahu. Tingkap yang tadi memangnya dibiarkan terbuka untuk biarkan angin sejuk daripada luar ni masuk ke dalam rumah. Diorang nak tutup, tapi masing-masing tak berani. Sebab sekarang ni suara tu ada betul-betul dekat depan tingkap rumah tu. Nah, abang balik, Nah.
Kasih abang masuk nak. Dan makhluk yang menyerupai arwah suami Kak Na tu dah terpacak betul-betul dekat hadapan tingkap rumah Mak Teh yang tidak berjeriji tu. Dan mereka semua nampak di balik sama cahaya lilin, mata suami Kak Na ni merah dengan muka dan badan dia dah mengalir darah dan kepalanya yang dah terkulai tu. Nah, maafkan abang nak. Abang nak balik. Abang banyak buat dosa dengan nak. Nak, maafkan abang nak. Dan waktu ni semua sepupu-sepupu saya dah berpelukan dah antara satu sama lain. Masing-masing dah menggigil dah. Semuanya kecuali kakak saya dengan Kak Na. Dan mereka takut tetapi tetap juga cuba untuk memandang ke arah arwah suami Kak Na. Nah, bagi abang masuk dah. Abang tak masuk. Bagi abang masuk nak. Entah macam mana entah pada waktu tu, tiba-tiba je salah seorang daripada sepupu saya ni menjerit sekuat hati. Agaknya mungkin sebab dah tak boleh tahan sangat ketakutan yang amat-amat sangat waktu tu lah agaknya. Maka terbangunlah semua saudara mara kami. Pap! Lampu rumah diorang buka, terang benderanglah rumah makcik saya pada waktu tu. Jelmaan arwah suami Kak Na tu hilang macam tu je. Semua sepupu-sepupu saya termasuklah dengan kakak masing-masing berlari bertempiaran memeluk ibu masing-masing. Dan diorang pun menceritakanlah apa yang dah berlaku. Dan akhirnya semuanya kena marah. Kau punya kena marah pada malam tu. Kerana memandai-mandai je korang ni tidur lambat-lambat. Dah lah tidur lambat. Lepas tu boleh pula buat-buat kisah-kisah seram kan. Macam sengaja nak mencabar makhluk-makhluk ni pula pada malam tu. Dan sampai ke hari ni, kalau semua adik-beradik kami berkumpul dengan sepupu sepapat saya semua dan kakak akan cerita pasal kejadian malam yang misteri tu. Sebab semuanya ternampak makhluk yang menyerupai arwah suami Kak Na pulang dan minta untuk masuk ke dalam rumah. Mungkinkah ia pulang kerana meninggal dalam keadaan sadis? Adakah dia ni roh, korin ataupun jin? Wallahu a'lam bissawab. Moral untuk cerita kali ni, kalau pergi ke kenduri arwah kematian, ke kenduri apa-apa saudara mara kita buat, janganlah buat perkara-perkara yang seolah-olah mencabar makhluk alam sebelah sana. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama, pembukaan pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni, kerana KSM masih lagi ada 2 cerita. Jadi kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua. Tapi sebelum tu kita sambung dulu dengan 11 tanda di dalam rumah anda ada gangguan jin ataupun sihir. Okey, tadi kita sampai nombor 3 kan? Okey, kita sekarang dekat nombor 4. Okey, nombor 4 ni, kadang-kadang kita ternampak sesuatu di dalam rumah. Mungkin jumpa haiwan berbisa yang kebanyakannya berwarna hitam. Okey, nombor 5 pula. Orang yang tinggal serumah ni akan selalu sakit. Dan sakitnya tu berjangkit-jangkit. Contohnya macam gatal-gatal ataupun kudis dekat tangan ke kat kaki. Macam tu lah. Dan nombor 6 pula. Barang-barang elektronik dalam rumah akan cepat rosak. Contohnya TV ke, laptop ke dan komputer ke. Macam tu lah dan sebagainya. Dan ini nanti kita sambung lagi. Sekarang kita sambung dengan kisah yang nombor 2. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Norma, berusia 55 tahun, tinggal di Batu Pahat, Johor. Dan Kak nak ceritakan satu peristiwa yang paling sedih dan menyentuh hati dalam sepanjang hidup kakak ni. Yang ini kisah tentang suami akak yang telah pergi meninggalkan akak. Beginilah ceritanya. Kakak dah pun berkahwin dan suami akak namanya Abdul Salim.
Walaupun kami telah berumah tangga lebih daripada 5 tahun, tapi kami masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Mungkin Allah belum memperkenankan doa kami lah waktu tu. Dan kami pun, hidup kami sekadar cukup-cukup makan. Tak malulah akak nak kata hidup kami waktu tu memang sangat susah. Jadinya nak dijadikan cerita. Pada satu malam, sedang kakak berseorangan dekat rumah, kakak terima satu panggilan telefon daripada suami. Assalamualaikum, Ma. Ada apa ni bang? Telefon. Abang kenapa tak balik lagi ni? Dah pukul 9 malam ni tak balik lagi. Biasa dah sampai rumah dah. Itulah. Itu yang abang nak cakap ni, Ma. Ma, malam ni abang balik lewat sikit. Kena OT lah malam ni. Awak tak payahlah tunggu abang ya. Kesian awak tunggu abang malam-malam. Abang pula balik malam ni mungkin lewat sangat ni. Dan waktu ni akak pun iakan je lah. Faham-faham sajalah. Nak cari duit lebih untuk nak menampung keperluan kehidupan kami sekeluarga. Walaupun suami akak ni akan pulang lewat, akak selalunya akan menunggu suami sampailah suami akak balik ke rumah. Dan pada malam tu, hujan turun dengan lebat sekali. Lebat selebat-lebatnya. Dan kakak pun mulalah masuk ke dalam bilik dan berbaring di atas katil sementara menunggu suami. Dan dalam kesejukan malam tu, sebab hujan pun lebat, tanpa kakak sedar, kakak tertidur. Dan kakak terjaga apabila tiba-tiba ada titisan-titisan air yang mengenai muka kakak. Dalam kelat-kelat mata kakak waktu tu, kakak gosok-gosokkan mata. Nak tengoklah apa air yang menitis dekat muka ni. Ada bumbung bocor ke apa? Dan bila kakak buka je mata kakak ni, kakak nampak suami kakak ni dah berdiri terpacak dekat tepi katil tu sambil memerhatikan kakak. Dan air yang menitis ke muka kakak tu rupanya daripada suami yang basah kuyup akibat terkena hujan. Abang dah balik? Maaflah bang, tadi tertidur pula. Tak sedar abang dah balik. Dah lama ke abang balik? Tapi waktu ni, suami akak tak jawab. Diam je, langsung tak jawab apa. Dan suami kakak ni waktu tu, tiba-tiba kan, dia tunduk dan mencium dahi kakak ketika tu. Dan dalam hati kakak waktu tu, kesian suami akak ni lah. Basah kuyup je, mandi hujan lah waktu nak balik ke rumah. Maklumlah, kami ni hanya ada motosikal saja waktu tu. Dan itulah satu-satunya kenderaan yang kami ada waktu tu. Abang pergilah mandi dulu. Salin-salin baju dulu ke. Nanti Mah buatkan kopi ya. Mandilah cepat bang. Nanti sekarang demam pula. Lagi susah. Awak tu pun bukannya sihat sangat. Dan suami kakak waktu tu masih lagi diam. Tak jawab apa-apa. Dan suami kakak pun berlalu pergi. Masuk ke dalam bilik air yang ada dalam bilik. Dan kakak pula pergilah ke dapur untuk nak membacuh secawan kopi untuk suami. Siap-siap dah bancuh apa semua kat dapur ni. Kakak bawalah sikit biskut apa semua kan. Letaklah dekat atas meja makan. Dan duduk terus dekat situ menantikan suami kakak ni bersiap-siap mandi dalam bilik air tu. Sedang kakak duduk ni hampir nak terlelap jugalah kakak tunggu suami dekat meja makan tu. Tiba-tiba terdengar bunyi pintu rumah kakak ni diketuk berkali-kali. Assalamualaikum. Cik, ada apa ya? Maaf puan, maaf. Betul ke ni rumah Encik Abdul Salim puan? Ya saya, ya. Ni rumah Encik Abdul Salim ni. Kenapa cik? Saya isteri dia. Dia ada kat dalam tu tengah mandi. Cik cari dia. Kejap ya. Saya panggilkan dia. Dan waktu ni kakak teruslah masuk ke dalam bilik, cek dekat dalam bilik air tu. Tapi suami kakak tak ada kat situ. Akak terus pergi ke dapur, cek dekat dapur ni. Pun tak ada juga. Dan akak pusing satu rumah ni cari suami. Tapi bayang suami langsung tak ada dalam rumah. Dan kakak terus pergi semula ke pintu. Sambil dalam hati kakak waktu ni, mesti suami akak ni ada buat masalah besar ke apa ni. Sebab tu dia lari. Cik, maaf ya cik, suami saya tak ada dalam rumah lah. Tadi dia ada tengah mandi. Ni baru je saya cek. Satu rumah saya cari ni, tak jumpa.
Dan polis yang 3 orang ada dekat depan rumah kakak ni, muka masing-masing ni macam pelik tau. Wan, saya nak tanya sikit ya. Puan cam tak ni beg duit ni? Dompet ni dompet suami puan ke? Cik jumpa dompet ni kat mana? Ya, ni memang dompet suami saya ni. Mungkin dia tercicir ni agaknya. Terima kasih ya, cik. Puan boleh ikut kami sebentar tak? Kenapa pula? Kita nak pergi mana? Dan waktu ni kakak dah terpinga-pinga tau. Tapi tetap terus bersiap dan keluar daripada rumah menaiki kereta polis tersebut. Dan dalam perjalanan tu, kakak tanya macam-macam soalan. Tapi polis tu cuma jawab dengan minta agar kakak ni banyak beristighfar dan banyak bersabar. Dan kemudiannya, kakak dibawa ke hospital dan terus masuk ke dalam kawasan rumah mayat. Pada salah satu katil besi dekat situ, terdapat sekujur tubuh yang terbaring kaku ditutupi dengan selimut putih. Puan, kami panggil puan ke sini untuk buat pengecaman. Boleh puan pastikan tak sama ada ini adalah Encik Abdul Salim ataupun bukan? Dan kakak selak selimut yang menutupi tubuh tu dan ternyata itu adalah suami kakak yang telah meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya antara motosikal dan lori. Mayat suami kakak hancur daripada pinggang ke bawah akibat dilenyek lori. Tapi dari bahagian pinggang ke atas nampak elok saja. Terus kakak teringat ciuman yang terakhir kakak dapat daripada arwah suami tadi. Terasa terus sejuk sangat-sangat. Badan kakak waktu tu terus menggeletar. Lutut terus rasa lemah, lembik. Dan kakak menangis semahu-mahunya. Dan susah untuk kakak terima hakikat tu. Sebab sebelum tu, suami kakak telah pun pulang dan mencium kakak. Mungkin suami kakak hendak berjumpa dengan kakak buat kali terakhir. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang nombor 2. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Sedih pun ada kan? Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah dengan cara tu Allah panggil kan, kita pun tak boleh nak kata apalah. Innalillahi wa innalillahi raji'un untuk suami kakak ni. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni kan. Semoga anda masih lagi stay tune dengan kisah seram Malaysia. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang ketiga. Tapi sebelum tu, kita terus dulu dengan 11 tanda-tanda di dalam rumah anda ada gangguan jin ataupun sihir. Okey, untuk di tangga yang nombor 7, rumah akan selalu rasa panas dan bahang walaupun cuaca dekat luar rumah ni sangat-sangat sejuk. Dan nombor 8 pula, penghuni dalam rumah ni selalu bertikam lidah dan akan selalu terjadi perbalahan walaupun sebabnya cuma perkara-perkara yang macam kecil, yang ringan je. Okey, untuk nombor 9 pula, dalam rumah ni banyak cicat ataupun lalat ataupun langau secara tiba-tiba saja. Okey, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, terus Seminggu sebelum perginya Makcik Senah tiba-tiba jatuh sakit yang mana ramai tak tahu apa penyebab Makcik Senah jatuh sakit. Bolehlah dikatakan hanya beberapa orang kampung saja yang membantu Makcik Senah. Ini kerana Makcik Senah hanya hidup bersendirian setelah suami tercintanya pergi buat selama-lamanya. Sehari sebelum kematian Makcik Senah, orang kampung dah pula bercakap mengenai keburukan Makcik Senah. Dan saya waktu tu cukup mengerti dan mengetahui di sebalik apa yang Makcik Senah lakukan sebelumnya. Hanya mampu berdiam kerana yang sudah berlalu biarkanlah jadi satu pengajaran. Mesti ada yang tertanya-tanya dan nak tahu siapa sebenarnya Makcik Senah ni sampai orang kampung cukup kurang senang dan tak suka dengan Makcik Senah ni.
Okeylah, saya ceritakan serba sedikit mengenai Makcik Senah ni. Dulu, Makcik Senah ni hidup berdua dengan arwah suami dia ni dengan kehidupan yang boleh dikatakan mewah. Segala-galanya semua ada, serba ada, semua cukup. Dan pekerjaan suaminya tidak diketahui. Tapi ada yang mengatakan pekerjaan arwah suami Makcik Senah adalah jadi ejen selundup barangan terlarang. Dan bolehlah dikatakan, betul lah dengan pepatah kata macam ni. Sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Yang mana arwah suami Makcik Senah tewas ditikam di perut akibat pergaduhan antara dia dengan kawan dia. Dan kehidupan Makcik Senah selepas itu mula kelihatan berubah setelah suaminya meninggal dunia. Seminggu berlalu, ada yang melihat Makcik Senah bercakap seorang-seorang dan ada pula yang melihat Makcik Senah macam orang gila dah. Namun, semua itu adalah satu permainan Makcik Senah. Dan Makcik Senah sudah hilang kewarasan sehingga bertemu dengan seorang dukun ataupun bomoh. Tiba-tiba selepas Makcik Senah jumpa dengan dukun ataupun bomoh tu je, Makcik Senah ni terus berubah. Dia dah mula berhias-hias dan nampak macam anak gadis dah yang begitu mempesonakan dengan perangai dia, dengan gaya dia yang cukup-cukup menggoda. Ramailah jejaka kampung yang terpikat dengan Makcik Senah dan tak lupa juga dengan orang yang dah tua-tua mula terasa goyah keimanan mereka hingga ada yang hampir-hampir nak menduakan isteri disebabkan oleh terpesona dengan kecantikan Makcik Senah. Namun, lain yang ditanam, lain pula yang dituai. Kelebihan yang ada pada Makcik Senah digunakan pada jalan yang salah. Ramai lelaki di luar sana mula mendapati Makcik Senah hanya untuk jadikan persinggahan untuk melepaskan nafsu. Dan yang penting, Makcik Senah pun suka kerana dia dapat duit untuk nak meneruskan hidup serta dapat membeli apa-apa yang diinginkan. Lupa akan akhirat sehingga dunia dijadikan syurga. Ya, begitulah manusia bila mata dikabulkan dengan kemewahan yang ada. Sebenarnya banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Makcik Senah. Tapi saya ceritakan mana yang sikit ni je lah. Sekadar kita dapat fahamlah macam mana Makcik Senah tu. Berbalik pada cerita lah, saya pun teruskan kehidupan macam biasa. Macam biasa je, pergi kerja, balik kerja. Dan setelah perginya Makcik Senah buat selama-lamanya, ramai orang yang mengalami kejadian-kejadian yang pelik dan menyeramkan. Dan begitu jugalah dengan saya, yang tak terlepas oleh keseraman yang dilakukan oleh makhluk yang menyerupai Makcik Senah. Seminggu berlalu, setelah kepergian Makcik Senah ni, ada seorang remaja lelaki yang mengatakan nampak Makcik Senah ni berada dekat depan rumah dia sambil memanggil-manggilnya. Ya, mungkin cerita pertama ni membuatkan orang kampung kurang mempercayai dan membuat andaian yang cerita ni hanyalah rekaan mengenai Makcik Senah disebabkan kelakuan Makcik Senah pada masa yang dulu. Namun, tak ada seorang pun orang kampung yang telah diganggu. Tapi ramai yang telah menceritakan kejadian-kejadian seram, iaitu ada yang ternampak Makcik Senah, ada yang terdengar suara seakan-akan memanggil-manggil dengan suara yang seakan-akan suara Makcik Senah, dan ada yang melihat rumah usang Makcik Senah berlampu pada waktu malam, dan ada juga yang terlihat kelibat bayangan yang berjalan di kawasan rumah usang Makcik Senah, dan bermacam-macam lagi lah cerita-cerita yang disampaikan daripada mulut ke mulut penduduk kampung ni. Dan apa yang saya lalui pula adalah salah satu cerita apa yang diperkatakan oleh orang kampung. Pertamanya, saya melihat kelibat hitam yang berjalan di luar rumah usang Makcik Senah tu. Masa tu saya naik motor dan lalu di kawasan jalan rumah usang arwah Makcik Senah. Dan apa yang mengejutkan saya waktu tu adalah melihat kelibat seorang yang berjalan. Tapi bila saya perhatikan sekali lagi sambil motor ni berhenti kejap, tak ada pula kelibat tersebut. Dan apa yang saya fikirkan mungkin adalah perasaan takut saja pada masa tu. Dan saya pun teruskan perjalanan macam biasa. 2 hari selepas kejadian yang pertama tu, barulah saya melalui sekali lagi kejadian yang sangat-sangat seram. Saya telah diganggu oleh sesuatu di hadapan rumah Makcik Senah waktu tu. Dan masa tu, saya lalu dekat situ pada waktu yang lewat malam, balik daripada rumah kawan rasanya. Dan rasanya dalam pukul 11 malam lah lebih kurang. Dan waktu tu saya menaiki motor kesayangan saya seorang diri je melalui satu jalan yang gelap gelita. Dan sewaktu ingin pulang ke rumah ni, dah sememangnya saya kena lalu dekat jalan depan rumah usang Makcik Senah tu.
Dan masa dekat dengan rumah usang makcik Senah tu, tiba-tiba rasa seram sejuk je. Rasa sejuk dia ni lain macam. Dan bila dah saya ni sampai betul-betul dekat depan rumah usang makcik Senah tu, entah apa yang saya fikirkan waktu tu. Saya boleh berhenti pula dan pandang je ke arah rumah makcik Senah tu. Tiba-tiba, pintu depan rumah tersebut terbuka luas. Pam! Dan saya ni, waktu tu kan saya dah berhenti dekat depan rumah makcik Senah tu. Saya terdengar seakan-akan ada suara yang memanggil-manggil saya untuk masuk ke dalam rumah. Han, Han, marilah sini, Man. Han. Woi, Man, kau buat apa? Berhenti kat sini. Dah, pergi balik, pergi balik. Dan saya pada masa tu macam tersampuk. Nasib baiklah ada orang kampung yang lalu kat situ. Kalau tak tahulah apa yang jadi pada saya pada malam tu. Dan saya terus mengucap panjang dengan perasaan yang takut ni. Terus saya start motosikal ni. Terus memecut laju untuk pulang ke rumah. Dan sampai sekarang ni, saya masih lagi seakan-akan terdengar suara makcik Senah memanggil-manggil nama saya. Dan selepas kejadian tu, saya pun dah semakin jarang keluar malam. Semakin lama masa berlalu, makin berkuranglah orang kampung bercerita pasal gangguan makcik Senah ni. Dan akhirnya, senyap macam tu je. Dan kampung pun dah kembali seperti biasa. Dan saya pula masih tidak lagi keluar lewat malam. Alhamdulillah. Dan tamatlah kisah-kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur. Jadinya, sebelum kita akhiri, kita sambung balik 11 tanda-tanda di dalam rumah anda ada gangguan jin ataupun sihir. Untuk yang nombor 10 untuk yang nombor 10 ni, tiba-tiba anda akan terbau macam bau busuk ataupun bau yang terlalu wangi tanpa sebarang sebab ataupun punca daripada mana datangnya bau itu. Dan yang terakhir sekali, masakan ataupun makanan yang anda buat ataupun anda sediakan ni cepat jadi basi. Contohnya, masak nasi pagi, tengah hari dah basi. Dan itulah sedikit tanda-tanda rumah anda ada penghuni. Jika anda mengalami ciri dan tanda-tanda tersebut, maka berwaspadalah. Boleh jadi ataupun tak, kita tak pasti. Ada benda yang tak kena dengan rumah anda. Segeralah dapatkan bantuan pakar. Ya, baiklah. Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, kita letak disclaimer macam biasa. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut, ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you in next video. Take care guys and God bless you.